Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Bersama saya Al-Hafizul dalam Info Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kami kongsikan info-info menarik hari ini. Saudara, ekoran kejadian ribut dan angin kencang yang berlaku Jumaat lalu di Jajahan Bacok, Kelantan, rumah seorang anggota Balai Bomba dan Penyelamat Bacok iaitu Pegawai Bomba Kanan 2 Azman bin Muhammad telah mengalami kerosakan. Sehubungan dengan itu, semalam Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Aziz bin Kadir iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jelawat telah turun padang bagi melihat sendiri keadaan kediaman beliau di Kampung Alubakat, Mahligai, Bacok dan seterusnya menyampaikan sumbangan bagi meringankan beban anggota tersebut. Terdahulu pada jam 11 pagi hari yang sama, Encik Muhammad Zainuri bin Abdullah, Pengerusi Penggerak Komuniti Negara PKN, Jajahan Bacok dan Encik Zulfakri bin Abdul Wahab, Pegawai Jabatan Kebajikan Jajahan Bacok telah membuat kunjungan dan menyampaikan sumbangan kepada anggota berkenaan. Turut hadir penolong Pegawai Bomba Yushairi bin Mahmud, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bacok. Seterusnya, info berkaitan dengan kunjungan hormat, mesyuarat kerjasama kunjungan hormat oleh Yang Berusaha Encik Adiwira Abdul Razak, Ketua Pegawai Perkhidmatan Operasi Samdabi Plantation Berhad, ke atas Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kunjungan hormat tersebut telah berlangsung pada jam 2.30 petang tadi secara dalam talian menerusi aplikasi Zoom Meeting. Antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan tersebut adalah perkongsian strategik berkaitan dengan kepakaran kejuruteraan mekanikal seperti sistem hidrolik yang menjadi praktik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, yang mana SMDABI juga berpendapat boleh dipraktikkan dalam kerja-kerja pemotongan tandan kelapa sawit di ladang-ladang milik mereka. Selain itu, SMDABI Plantation turut berkongsi kepakaran mereka berkaitan dengan polisi zero bening yang mana diaplikasikan dalam peladangan mereka bagi memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kebaikan pertanian secara mampan. Kita ke info seterusnya. Kami ingin kongsikan info berkaitan dengan Kelab 3K. Bagi anda yang sedang menonton, Kelab 3K atau Kelab Keselamatan Kebakaran Kanak-kanak ini merupakan salah satu program pembelajaran dan kesedaran awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang ditujukan kepada golongan kanak-kanak bagi memupuk pengetahuan dan kefahaman asas tentang keselamatan kebakaran. Pernah dengar berhenti, rebah, guling dan merangkak? Itu adalah salah satu pengisian modul yang diajar kepada kanak-kanak yang berada dalam program Kelab 3K ni. Sabtu lalu di Miri, Sarawak telah diadakan satu webinar program Kelab 3K yang mana anjuran bahagian keselamatan kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri, Sarawak dan Persatuan Kebajikan Komuniti Berjasa Miri. Program secara dalam talian ini adalah lanjutan daripada kursus Train of Trainer ataupun TOT Kelab 3K yang melibatkan Taska dan juga Tadika, cikgu-cikgu daripada Taska dan juga Tadika yang telah diadakan pada 17 Julai 2021 yang lalu. Kehadiran amat menggalakkan dengan penyertaan seramai 40 orang cikgu Taska dan juga cikgu Tadika dari bahagian Miri, Utara Sarawak. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ingin merakamkan penghargaan terutamanya kepada Puan Sylvia Ngau iaitu Pengerusi Persatuan Kebajikan Komuniti Berjasa Miri dan juga Ahli Jawatankuasa serta Urustia Encik Abang Iswadi dan Encik Jasper yang banyak membantu dalam mengendalikan program kesedaran keselamatan kanak-kanak kerana sudi bekerjasama dengan JBPM demi meningkatkan lagi tahap kesedaran keselamatan kebakaran kanak-kanak bermula di peringkat seawal Taska dan juga Tadika. Saudara, seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini Timbalan Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kerajaan telah bersetuju dengan perubahan kadar peratusan kehadiran kepejabat bagi sektor awam berdasarkan perkembangan positif kadar vaksinasi negara. Melalui kenyataan media yang dikeluarkan oleh Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali iaitu Ketua Setiausaha Negara pada 21 Julai 2021, Ketua Jabatan perlu menentukan kehadiran pegawai yang diperlukan di pejabat berdasarkan ketetapan mengikut fasa di bawah Pelan Pemulihan Negara ataupun PPN yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri. Bagi Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Yang Amat Setia Ketua Pengarah telah menetapkan kehadiran kepejabat seperti berikut. Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat 60% kehadiran untuk tugasan Pusat Pengurusan Operasi PPO serta Operasi Kebombaan dan Penyelamatan.
Kedua, bahagian keselamatan kebakaran 60% kehadiran untuk tugasan perakuan bomba dan IFIS. Bahagian penyiasatan kebakaran juga 60% kehadiran untuk tugasan penyiasatan kebakaran dan makmal bagi on-scene investigation. Bahagian udara pula 60% kehadiran untuk tugasan penerbangan serta operasi kebombaan dan penyelamatan. Bagi bahagian latihan, bahagian perancangan dan juga bahagian penyelidikan serta bahagian pengurusan korporat, masing-masing adalah 40% kehadiran pada setiap masa. Bahagian pembangunan pula 40% kehadiran untuk tugasan penyelenggaraan dan pembaikan. Bahagian kejuruteraan jentera 60% kehadiran bagi tugasan penyelenggaraan preventif dan juga korektif. Bahagian pengurusan 40% kehadiran untuk tugasan pembayaran kontrak, invoice dan gaji, penyelenggaraan dan keselamatan premis serta pengurusan rekod dan teknikal ICT. Dan yang terakhir adalah unit integriti dengan kehadiran 40% untuk tugasan penyiasatan kes tata tertib. Jadi semua pegawai dan kaki tangan ibu pejabat diingatkan untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara supaya penularan wabak COVID-19 tidak berlaku di pejabat masing-masing. Info terakhir pada petang ini adalah berita yang mendukacitakan di mana pegawai bomba Hefner Anak Gimas yang bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Johor Jaya telah meninggal dunia Jumaat lepas akibat sakit kanser. Ziarah dan juga penghormatan akhir kepada mendiang telah diadakan di rumah keluarganya di Kampung Sega, Bau, Sarawak pagi semalam. Telah dihadiri oleh penguasa kanan bomba 1 Hendry Adiman Shah, iaitu penolong pengarah operasi negeri, penguasa kanan bomba 2 Kurung Anak Siwau, Setiausaha Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak serta penolong kanan penguasa bomba Tawang Anak Linggam, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bau. Tuan Henry juga turut mewakili jabatan dengan menyerahkan sumbangan daripada PSKK JBPM Johor, Derma Khas BBP Johor Jaya serta sumbangan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak kepada keluarga mendiang. Sementara itu, berita yang baru kami terima, seorang pesara bomba Encik Lim Chong Meng, 68 tahun, yang pernah bertugas di Balai Sekitar Kuala Lumpur dan juga unit pengesan, telah meninggal dunia pada jam 12.03 tengah hari tadi di Hospital Melaka akibat daripada masalah jantung. Sementara itu di Pahang, isteri kepada pesara bomba Encik Hamadan bin Abdul Aziz yang juga ibu kepada pegawai bomba bantuan Ahmad Nasrullah bin Hamadan yang bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Mentakak Pahang telah kembali ke rahmatullah Sabtu lalu di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Pahang. Jenazah Allahyarhamah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Pengkalan Manggis. Kami di Bomba Channel ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga-keluarga mendiang dan juga Allahyarhamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Saudara, sekian dahulu perkongsian info pada petang ini. Kita jumpa lagi esok jam 5 petang untuk lebih banyak info berkaitan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel, info keselamatan anda. Saya Al-Hafizul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.